Muatkan. Boleh. Jatuh ya. Okey. Dan yang soalan tu tak ikut sikon ni. Dia kalau tak sikon. Tak boleh on dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya kasihi tuan-tuan dan puan-puan rakan media yang masih lagi setia bersama PDRM dalam melaporkan informasi-informasi bersabit dengan Ops COVID-19 Kontijen Selangor. Jadi kita mulakan siaran media pada hari ini. Okey. Perintah Kawalan Pergerakan telah memasuki hari ke-30 sejak dilancarkan pada 18 Mac 2020 dan dilanjutkan sehingga 28 April 2020. Bagi fasa ketiga, kita telah memasuki hari kedua bermula pada 15 April 2020 hingga 28 April 2020. Situasi keselamatan di negeri Selangor masih lagi berada dalam suasana aman dan selamat. Tahap pematuhan orang ramai di Selangor adalah 92%. Syabas diucapkan. Sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan sehingga kini, 15 April 2020, pihak Polis Selangor telah menerima 2,080 laporan polis berkaitan Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19. Okay, statistik tangkapan berdasarkan kumulatif laporan polis kes COVID-19 mulai 18 Mac 2020 hingga 15 April 2020 jam 12 tengah malam tadi, sebanyak 1,143 kertas siasatan telah dibuka. Dan daripada jumlah tersebut, pihak Polis Kontijen Selangor telah membuat 2,255 tangkapan. Sedikit update untuk status tangkapan. 221 orang telah pun dituduh. Pada semalam, jatuh hukum sebanyak 816 orang dan ada yang telah dijamin sebanyak 223 orang, manakala yang telah di-NFA oleh Timbalan Pendakwa Raya sebanyak 27 orang. Perlu diingat ya, selari dengan kenyataan pihak kerajaan, tidak ada lagi kompaun akan ditawarkan dan akan diberikan kepada pesalah-pesalah yang melanggar Peraturan 11/1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Langkah-langkah di dalam kawasan tempat jangkitan 2020. Terkini, sebarang bentuk pelanggaran di bawah perintah kawalan ini, kesalahan akan dibuat tangkapan dan kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 269 Kanun Keseksaan, iaitu perbuatan cuai yang mungkin merebakkan jangkitan apa-apa penyakit. Oleh yang demikian, kita minta orang ramai, rakyat negeri Selangor agar mematuhi perintah kawalan pergerakan ini. Setakat ini, pihak polis telah meningkatkan jumlah sekatan jalan raya di semua daerah kontijen Selangor. Bagi fasa ketiga PKP ini, jumlah SJR yang diadakan sehingga 15 April 2020 sebanyak 102 lokasi dalam tempoh 24 jam. Selain dari itu, pihak PDRM khususnya Polis Kontijen Selangor juga telah meningkatkan pemeriksaan snap check di semua daerah kontijen Selangor, di mana sepanjang PKP sehingga memasuki fasa ketiga ini, sebanyak 3,474 jumlah pemeriksaan telah dilakukan dan 4,146 orang telah diberikan nasihat dan amaran. Bagi lokasi Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan atau PKPD di daerah Kajang masih diteruskan, tetapi hanya tertumpu di lokasi Kampung Paya Lebar Batu 23,5, Sungai Lui, Hulu Langat. Alhamdulillah, bagi penduduk di Batu 21 hingga 24, Sungai Lui, Hulu Langat, jumlah penduduk telah selesai menjalani kuarantin. Jumlah penduduk di sana telah selesai menjalani kuarantin dan saringan.
saya mewakili Datuk Ketua Polis Selangor merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pasukan sahabat kerana telah melaksanakan tugas dan dengan jayanya di lokasi PKPD daerah Kajang ini. Antara agensi yang telah membantu Pejabat Daerah Hulu Langat, Pejabat Kesihatan Daerah, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Penerangan, Jabatan Kemajuan Orang Asli, Jabatan Kerja Raya, Majlis Perbandaran Kajang dan Persatuan Bulan Sabit Merah. Terima kasih. Pusat kuarantin di negeri Selangor masih lagi 7 seperti mana sidang media yang lepas untuk premis kerajaan dan separuh kerajaan. Manakala hotel masih lagi kekal sebanyak 11 hotel. Untuk makluman juga, pada tempoh semalam 15/4/2020 terdapat 6 penerbangan masuk melalui pintu KLIA, iaitu penerbangan pertama daripada Singapura, kedua Doha, Qatar, ketiga Hong Kong, keempat Narita, Jepun, kelima London, United Kingdom, keenam Surabaya, Indonesia. Dan penerbangan ini adalah untuk membawa rakyat Malaysia kembali ke tanah air. Bagi laporan tipu jual beli topeng buka dan penutup mulut sehingga 15 April 2020, terdapat peningkatan berbanding daripada sidang media yang lepas. Jumlah kertas siasatan yang dibuka sebanyak 150 kertas siasatan setakat ini. Jumlah kerugian mencapai sehingga sekarang lebih kurang 1.9 juta. Tangkapan masih lagi 22 orang dan 2 telah berjaya dituduh. Untuk makluman orang ramai, pihak berkuasa khususnya pihak polis akan memperketatkan pemeriksaan seperti meningkatkan sekatan jalan raya dan snap check, serta tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas termasuk menangkap dan mendakwa semua pesalah PKP. Orang ramai dinasihatkan supaya mematuhi Akta 342, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, agar usaha kita membendung wabak COVID-19 bagi fasa ketiga ini dapat dilaksanakan dengan lebih jayanya. Masyarakat perlu berada di rumah masing-masing sepanjang tempoh diwartakan oleh kerajaan. Ini adalah usaha kita bagi memutuskan rantaian wabak COVID-19 tersebut. Bagi kes-kes penipuan juga, orang ramai disarankan berhati-hati dalam melaksanakan transaksi online dan hendaklah membuat semakan terlebih dahulu di laman web www.ccid.rmp.gov.my/semakmule untuk mendapatkan kepastian nombor-nombor akaun yang digunakan oleh pihak sindiket bagi mana-mana iklan penjualan barangan atas talian. Orang ramai juga dinasihatkan berhati-hati dan memeriksa syarikat-syarikat sanitasi yang banyak memberikan tawaran kepada orang ramai pada ketika ini kerana dikhawatiri jika bahan kimia digunakan tidak menepati piawaian KKM dan boleh mendatangkan kesan yang lain. Sedikit maklumat yang saya ingin kongsikan pada petang ini. Bagi tempoh PKP bermula 18 Mac hingga 2020 sehingga 15 April 2020, statistik melibatkan jenayah cyber dan multimedia secara keseluruhannya, iaitu kes-kes penipuan e-dagang, telecommunication fraud, salah guna media sosial, meningkat sebanyak 283 kes dari jumlah 184 kes pada tahun sebelumnya. Ini menunjukkan peratusan kenaikan sebanyak 53.8%. Bagi statistik penipuan dalam talian, didapati meningkat sebanyak 26 kes dari jumlah 102 kes dengan peratusan kenaikan 25.49% dengan tahun yang sebelumnya. Statistik penipuan pinjaman tidak wujud meningkat sebanyak 6 kes daripada 66 kes dengan peratusan 9.1% berdasarkan perbandingan tahun 2019 dan 2020. Bagi penipuan e-dagang atau e-commerce, meningkat sebanyak 89 kes dari jumlah 47 kes
peratusan kenaikan ini adalah sebanyak lebih kurang 189.36%. Oleh yang demikian, orang ramai dinasihatkan untuk lebih berhati-hati dalam mengendalikan sebarang panggilan yang diterima dari mana-mana pihak yang mengaku polis atau mana-mana pihak agensi penguatkuasaan yang lain. Kerana tiada sebarang bentuk panggilan yang memerlukan pendedahan nombor akaun atau butiran peribadi. Jika ini berlaku, mana-mana orang ramai yang memperolehi panggilan seperti ini, sila merujuk ke balai-balai polis yang berdekatan atau ke agensi yang digunakan oleh sindiket-sindiket penipuan ini terus. Dan saya percaya tidak ada agensi-agensi seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri meminta butiran seperti account number, nombor IC dan nombor kad pengenalan. Sekiranya pihak orang ramai diperlukan untuk satu-satu siasatan, mereka akan dipanggil ke pejabat untuk memberikan keterangan. Bagi sebarang iklan di laman sosial, media sosial berkenaan pinjaman peribadi dan pinjaman kewangan, kita faham dalam tempoh PKP ini banyak orang-orang persendirian atau perniagaan yang memerlukan modal pusingan atau untuk menggunakan wang bagi tujuan perbelanjaan sendiri, tetapi dinasihatkan agar tidak mudah percaya dan tidak memberikan sebarang ciri-ciri keselamatan akaun kepada mana-mana individu. Sekiranya ingin membuat pinjaman peribadi atau apa-apa pinjaman, pergilah ke institusi kewangan yang berdaftar. Itu saja daripada saya. Ada apa-apa soalan? $150 mangsa lah setakat ni. 150 mangsa untuk Selangor, kontijen Selangor 150 mangsa. Ya, kita usahakan ada untuk kegunaan sendiri, ada yang untuk dijual semula. Okay, alright. Ya, minta ulang, minta maaf. Ya. Pertanyaan di kota Darul Islam. Okey. Dalam dia boleh hanya memberi laluan, tidak mereka tidak kenderaan dan kesakan hampir 1 km. Malam petang malam. Bagi kenyataan yang Tuan berikan tadi berkenaan tidak ada pemeriksaan dibuat, saya rasa ini bercanggah dengan apa rekod yang kita ada. Kerana untuk semalam saja di gerbang kota Darul Ihsan, betul? Untuk semalam saja pemeriksaan orang awam sebanyak 2,653. Pemeriksaan kenderaan sebanyak 2,424. Dan juga ada 4 tangkapan dibuat di SJR berkenaan. Bagi kesesakan jalan raya yang berlaku, kita harus faham sekatan-sekatan jalan raya ini dibuat adalah untuk mencegah dan juga mencegah orang ramai daripada untuk keluar berleluasa. Jadi tujuan pencegahan itu adalah untuk memutuskan rangkaian jangkitan wabak COVID-19 ini. Oleh yang demikian, kita mohonlah pada rakyat Selangor agar lebih berdisiplin dan bersabar. Sebab biarlah kita sama-sama berusaha berganding bahu dalam perkara ini agar COVID-19 punya ancaman ni akan dapat diputuskan. Okay. Hari ini nanti kita akan update. Sebab dia update pada 12 malam.
Ada lagi soalan? Kalau tak ada kita ni. Kerugian. Maksudnya kes yang di dalam tempoh PKP ni ke? Okey, macam ni. Penumpuan better kita tumpukan pada jenayah cyber lah, sebab dalam tempoh PKP ni kebanyakannya orang ramai berada di rumah. Jadi untuk membuat pembelian seperti pembelian fizikal ke kedai-kedai ni agak sukar. Jadi sebab itulah banyak pembelian dibuat secara online. Jadi kita telah buat kajian. Okey, pada 18/3/2019 perbandingan dengan 18/3/2020 sehinggalah 15/4/2019 dan 15/4/2020. Peningkatan kes sebanyak 53.8% untuk jenayah cyber ini. Okey. Iaitu pada tempoh yang sama tahun lepas cuma ada 184 kes saja dilaporkan berkenaan dengan jenayah cyber di Selangor. Tapi pada tempoh yang sama dalam tempoh PKP ini sebanyak 283 kes dilaporkan. Untuk nilai kerugian pula memang terdapatnya penurunan dari segi kerugian, tetapi peningkatan dari segi kes dalam tempoh kajian PKP inilah. Okay, ada apa-apa lagi soalan? Ya. Boleh tolong kuat sikit tak? Oh, benda tu masih dalam siasatan. Okey. Yang ditangkap masih seorang lagi lah, iaitu suspek pegawai kanan polis untuk kes tersebut. Ya? Yang semua tu masih lagi dalam tindakan siasatan. Ya? Okay, kalau tak ni kita last question. Ada apa? Ya. Tempoh semalam saja. Okay, tangkapan untuk fasa ketiga tempoh semalam bagi kontijen Selangor sebanyak 334 orang tangkapan, termasuk warga asing lah. Okay, kalau tak ada kita ya. Oh, dia berbagai. Termasuklah dengan operasi-operasi Snapchat yang kita lakukan. Snapchat ni kita akan lakukan di beberapa lokasi lah yang hotspot lah, macam supermarket, pasar raya. Sebab peraturan tu memang jelas, cuma ketua keluarga sahaja yang boleh keluar. Tapi malangnya ada lagi individu-individu yang masih berdegil lah. So sekiranya individu-individu tersebut masih lagi berdegil, so agak sukar lah untuk kita memutuskan rangkaian wabak COVID-19 ini. Okey. Apa dia? Nanti saya updatekan pada awak untuk warga asing. Tapi memang termasuk dengan warga asing lah tangkapan. Kalau tak ada soalan itu sajalah. Terima kasih banyak tuan-tuan atas kerjasama. Stay safe, take care yourself. Sentiasa jaga kebersihan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.